Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rakan-rakan sekalian, kepada pelajar-pelajar YDP Persatuan, terima kasih kerana hadir. So, minta kita hebahkan pada pagi ini kita ada satu lagi sesi, iaitu yang akan disampaikan oleh Cik Zul Karnain, Tajuk Arifin daripada Jabatan Pendaftar, merupakan pegawai takbir yang sangat berpengaruh dalam dalam hal-hal yang global mindset ni. So, global mindset ni boleh dikatakan acara kegemaran beliau lah. So, insyaAllah dengan pengalaman beliau yang banyak ni boleh kita share antara rakan-rakan kita dan rakan-rakan pelajar sekurang-kurangnya lebih terbuka, bukan istimewa dalam HEP saja, tetapi kita boleh pergi jauh lagi. Maksud jauh tu kalau kata nama event tu bukan setakat event dalaman saja, tapi nampak lebih luas. Pertandingan luar negara, contohnya peringkat Asia, pergi cari research luar daripada Vietnam contohnya. Macam mana kaedah-kaedah nak pergi kat luar? Kita ada IMTC dan sebagainya. Kita juga pernah bertugas di IPS, pengajar siswazah. So, pendek kata semua tempat lah dia dah merantau dalam Vietnam ni. Tolonglah kita sebagai rakan-rakan yang berhadapan dengan Cik Zul ni, tolong ambil pengalaman sebanyak mungkin, korek lah sekurus mungkin bagi dia, apa-apa sahaja, tidak rugi bertanya. Okay, Cik Zul lambat kenapa tu? Bukan melambai. Okay. Okay, untuk makluman, setiap bulan kita ada almost lebih kurang 10 e-learning kepada pelajar yang kita tawarkan. Semalam kita ada bersama dengan Cik Azlan Abdul Hamid, pengarah HDC. Untuk next month pun kita dah plan dan kita akan keluarkan secepat mungkin. Lebih kurang 10 juga e-training yang kita jemput dan kita bawakan khas rakan-rakan kita untuk daripada pentadbir dari luar. Tanpa melengahkan masa lagi, saya harap jangan lupa, untuk pelajar tolong jangan isi form di ruangan chat, tolong kalau nak isi, tolong isi dalam ruangan link yang kita akan bagi. Boleh Okey, tanpa melengahkan masa lagi, saya bagi ruang dan peluang kepada Cik Zul untuk berkongsi. So saya pass baton ni kepada Cik Zul. Silakan Cik Zul. Okay, terima kasih Tuan Salman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih Tuan Muhammad Salman, Tuan Muhammad Jaafar, Tuan Muhammad Jaafar. Saya nampak kat sini, terima kasih juga Puan Nurul Nur Farhana binti Yahya yang sudi jemput saya daripada awal lah untuk saya mengendalikan ataupun lebih kepada saya lah, lebih kepada sesi berkongsi kepada pelajar-pelajar kita satu tajuk yang saya share jugalah, global mindset. Terima kasih juga Tuan Salman tadi dah bagi sedikit introduction, over sikit kat situ. Saya tak ada apa-apa pun sebenarnya. Biasa-biasa saja, mungkin Tuan Salman nama pun hebat, nama saya nama biasa-biasa sajalah. Cuma apa yang saya cuba kongsikan pada hari ini lebih kepada pada saya adalah pengalaman-pengalaman yang mungkin saya boleh terjemahkan dalam bentuk pengalaman yang boleh kita guna pakai ataupun yang boleh kita pelajari lah sama-sama. Nak kata tidaklah begitu banyak, tetapi sedikit sebanyak saya fikir ini boleh dijadikan sebagai satu ilmu tambahan kepada saudara-saudari pelajar-pelajar Universiti Sains Malaysia. Dan kaedah yang sebenarnya kaedah kita belajar hari ini secara online ni agak sedikit berlainan. Pada saya untuk belajar ataupun menuntut ilmu ataupun berkongsi secara online ini, khususnya melalui Webex dan sebagainya, adalah sesuatu yang agak berbeza lah sebenarnya. Bukan pada saya saja, tetapi saya fikir pada ramai yang lain.
Saya biasa juga berkongsi tetapi tidaklah ada terfikir untuk berkongsi dan bercakap pada komputer. Jadi ini benda yang agak berbeza. Mungkin satu hari akan datang mungkin kita juga nak lihat sesuatu perkara yang mungkin baru yang mungkin tidak kita fikir pada hari ini. Mungkin 10 tahun yang dahulu kita tidak terfikir pun tentang bagaimana kaedah pembelajaran ini agak berbeza pada hari ini. Saya nampak saudara Cik Mupim juga ada masuk. Terima kasih. Ini menyukarkan saya lagi lah, nampak orang hebat-hebat masuk ke dalam ni kan. Okey, tak apa. Tuan Salman tadi telah maklum pada saya ada sekitar 80-90 orang yang menyertai. Saya kebiasaannya saya ketika berkongsi saya nak tahu jugalah siapa audiens saya, siapakah mereka yang di sebalik skrin saya ini. Jadi kat sini ada 120 orang, saya beranggapan kebanyakannya adalah pelajar-pelajar hebat Universiti Sains Malaysia. Saya tidak pasti pelajar tahun berapa, saya tidak pasti daripada program mana, saya tidak pasti daripada negeri mana, daripada bangsa mana, daripada latar belakang yang mana, saya tidak tahu. Jadi apa yang saya nak kongsi hari ini mungkin tidak banyak tetapi sedikit sebanyak itu saya harap dapat memberi manfaat kepada saudara-saudari. Baik, saya tidaklah bercadang untuk berkongsi banyak sangat melalui slide. Kerana kalau dilihat, okey, saya nak tanya, nampak ke saya skrin? Tuan Salman ke, boleh saya nak make sure Nampak saya ni nampak. ya. Okey, saya tak ada menyediakan banyak slide sebab pada saya kalau saya menyediakan banyak cakap dengan slide je. Jadi saya pun takut juga saya bercakap seorang-seorang, di belakang tu sebenarnya tinggal saya, Tuan Salman dengan Puan Nur Farhana saja. Yang lain-lain tu mungkin dah tak ada dah di belakang sana sebab saya bercakap dengan slide. Jadi saya rasa apabila kita buat secara online ni mungkin sedikit banyak saya juga nak mohon ada timbang di antara saya dan juga para peserta lah. Saya faham mungkin ini bentuk event kita buat dalam bentuk seminar, mungkin kita mutekan saya mohon bantuan daripada Tuan Salman lah, kalau boleh kita berkomunikasi dengan peserta-peserta kita lah, ada 120 orang lebih. Dan saya lebih suka kalau sesi ini lebih kepada sesi soal jawab. Saya nak berkongsi, kadang-kadang saya nak kongsi ni benda-benda yang mungkin orang nak belajar, tetapi ada perkara-perkara yang mungkin ada soalan-soalan lain yang mungkin saya tidak sentuh, jadi saya memerlukan para peserta untuk bersama dengan saya bertanya soalan dan barangkali saya boleh kongsikan. So now we are talking about global mindset. Okay, benda biasa. Global dan mindset. Global ni benda yang agak klise kalau kita dengar global lah. Kalau hari ni kat Universiti Sains Malaysia kita dah tak sebut global. Tetapi significant words global ini dalam Universiti Sains Malaysia kita dah gantikan dengan satu similarity words yang lebih canggih lah, yang kita sebut sebagai holistik, menyeluruh. Jadi global mindset adalah satu set minda yang bersifat menyeluruh, yang bersifat apa kita katakan setting minda yang terbuka dan holistik. Itu yang lebih mudahnya. Jadi kalau kita baca banyak, saya pun baca juga. Bila saya nak berkongsi, bila Puan Nur Farhana minta saya berkongsi, saya pun berkongsi maklumat-maklumat yang saya ada. Dalam masa yang sama, saya juga membaca. Jadi kalau kita melihat kepada definisi global mindset, banyak orang buat research. Di luar sana, banyak scholar yang membuat penyelidikan, yang membuat kajian, yang nak cuba menjelaskan apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan global mindset. Jadi kalau basically kalau kita Google saja, semua orang boleh Google
Jalan sambil-sambil ni boleh Google, basically you akan dapat 1,000 of definition global mindset. Jadi ada banyak dia punya fahaman, tetapi dalam banyak fahaman yang kita baca, salah satu daripada definisi yang menarik yang saya dapati adalah apa yang disebut sebagai global mindset is being comfortable with being uncomfortable in uncomfortable places. By definition, kita nak lihat bagaimana salah satu scholar itu menjelaskan bahawa global mindset ni sebenarnya untuk kita nak cuba jadi selesa di tempat yang 2 kali tidak selesa. Jadi dalam tu maksudnya. Jadi kalau baca daripada statement tersebut, kita pun nak rasa apa benda yang kita nak, apa benda yang di sebalik global mindset. Bunyinya macam biasa. Cuma tetapi apabila kita nak mendalami, adakah kita ini mempunyai global mindset? Adakah kita ini adalah seseorang yang mempunyai minda yang holistik? Ini yang dikatakan kadang-kadang kita rasa kita faham, tetapi sebenarnya kita tidak. Okey, kalau melihat kepada statement di skrin ini, kalau ditanya kepada saya, adakah kita ini mempunyai minda yang global? Soalan yang saya akan tanya pada diri saya, adakah pada hari ini saya selesa ataupun tidak? Adakah saya comfortable ataupun tidak dengan diri saya, di mana saya berada, siapa berada di sekeliling saya dan bagaimana saya buat sesuatu perkara. Contohnya, sebagai saya tanya, you jawab. Kalau kita tengok pada maksud comfort rasa selesa. Okay, pertama kita nak tanya, saudara-saudari masuk USM ni sekarang berada di dalam Universiti Sains Malaysia belajar. Okay, yang pertama, adakah kita selesa berada di dalam sebuah universiti yang disebut sebagai Universiti Sains Malaysia? Kalau saudara-saudari ada di USM Pulau Pinang, tanya balik, adakah selesa berada di USM Pulau Pinang? Kalau yang belajar kursus medical for example, tanya, ini sebenarnya selesa tak berada di Kelantan? Adakah kita selesa untuk berada di kejuruteraan ataupun di Nibong Kebal? Jadi ini perkara-perkara yang kita kena tanya. Maknanya kalau kita nak bagi faham global mindset, kita nak bagi faham mindset kita ini membuatkan kita selesa. Apa yang terfikir di dalam fikiran kita tentang di mana kita berada, bagaimana kita nak buat, apa yang kita buat, apa yang hendak kita buat, dengan siapa kita bercakap, bagaimana kita bercakap, bagaimana kita berkomunikasi, akan menjadi satu ukuran sama ada kita ini telah pun mempunyai satu setting minda yang holistik. Okay. Kalaulah kita tanya balik pada diri kita pada ketika mana kita menerima surat tawaran, ataupun kalau kita kembali balik lebih jauh daripada itu, bagi pelajar-pelajar sebagai contohnya, apabila memilih untuk berada di Universiti Sains Malaysia, memilih untuk belajar di Universiti Sains Malaysia, apabila memilih untuk berada di Pulau Pinang, ataupun apabila saat anda memilih untuk berada di Kelantan, bagaimanakah minda kita berfikir pada ketika itu? Adakah kita rasa macam, oh aku kena pergi Pulau Pinang? Bagi mereka yang mungkin datang ke Pulau Pinang hanya untuk bercuti, kali ini dia nak set minda dia untuk berada di Pulau Pinang, tempat di mana dia akan tinggal. Yang memilih program-program di Kelantan, Kubang Krian Kelantan sebagai contohnya, bagaimana dia set minda dia untuk berada di negeri Kelantan. Itu belum lagi menceritakan tentang nak duduk di mana, siapa yang kita akan berkawan, bagaimana kita hendak pergi ke kuliah, bagaimana kita nak belajar, bagaimanakah komunikasinya. So perkara-perkara ini akan membuatkan kita in the first place feel very uncomfortable.
Inilah yang saya suka apabila saya baca tentang definisi global mindset adalah kita reflect kepada diri kita, kita comfortable ataupun tidak di mana kita berada pada hari ini. Okay. Jadi ambil contoh lain pula. Kalau kita pergi one step ahead, you dah datang ke University Sains Malaysia, you dah belajar, and happen to be you kena duduk di hostel untuk tahun yang pertama. Okay, sekurang-kurangnya lah. Kita tidak boleh pilih siapa nak jadi kita punya roommate. Kita tidak boleh memilih kita nak tinggal di hostel yang mana. Mungkin ada yang tinggal di Restu, di Saujana, mungkin ada di Fajar Harapan, mungkin ada di Aman Damai, Cahaya Gemilang. Dan barangkali ada juga yang tinggal kalau di Nibong Tebal, Kejuteraan itu ada satu saja hostel. Kalau di kesihatan itu ada satu saja hostel, tidak ada pilihan. Kalau di Pulau Pinang mungkin dia boleh memilih. Mungkin dia dah datang survey dengan ibu dan ayah dia datang dan dia survey tengok, rasa macam RST ni nampak lebih hebat di sana. Mungkin. Tetapi kalau mereka yang berada di kampus kesihatan sebagai contoh, tidak ada pilihan. Kalau di kampus kejuruteraan sebagai contohnya, tidak ada pilihan. Jadi kita akan rasa tidak selesa. Dan keselesaan itulah yang define ataupun measure bagaimana minda kita sebenarnya bersedia untuk menerima apa yang disebut sebagai sesuatu yang bersifat global. Jadi maknanya yang pertama kita nak faham tentang keselesaan kita, dan keselesaan kita adalah datang daripada setting minda yang kita sendiri set. Itu pertama. So kalau lah kita nak tanya balik, kita nak recap balik sama ada kita ini mempunyai mindset yang holistik, kita tanya. Okay, now saya akan pergi patah balik lagi. Saya akan pergi patah balik. Kita mencerita tentang selesa ataupun tidak selesa. Keselesaan seseorang akan berbeza antara satu sama lain. It's very subjective, comparing one to another. Mungkin you lihat kawan you juga datang daripada tempat yang sama, tetapi bila dia datang masuk ke universiti, dia akan rasa nampak macam happy saja. Tetapi kita rasa kita tak boleh. Rasa selesa ataupun rasa comfortable ini akan dipengaruhi oleh nilai dan juga latar belakang seseorang. Ada orang yang datang daripada latar belakang yang berbeza, maka dia punya ukuran keselesaan dalam penerimaan sesuatu yang baru juga akan mempunyai ukuran ataupun perbezaan di antara satu sama lain. Jadi kita tidak boleh nak katakan setiap orang, kalau aku boleh rasa selesa, kau mesti boleh rasa selesa. Tak boleh. It's not like that. Every single person, every single individual, kita sebut pun individual, adalah beza. Dan kita tidak boleh orang kata apa, mengukur ataupun membandingkan apa yang di dalam minda kita dengan apa yang ada di dalam minda orang lain. Kita bercakap tentang global. Because sekarang kita nak cerita tentang kita masuk global, kita masuk holistik, menyeluruh, semua orang ada, pelbagai jenis bangsa, kaum, jantina, latar belakang akademik, latar belakang keluarga, latar belakang asal usul dan sebagainya. Jadi kalaulah kita nak kata apa yang ada di dalam minda dia, penerimaan dia sama dengan kita, memang is totally different. Jadi kita kena pegang kepada definisi ini dan kita kena tanya tentang diri kita, bagaimana kita nak jadi orang yang selesa. Kita nak rasa selesa, kita nak rasa buat sesuatu dalam keadaan yang selesa, kita nak satu beza tetapi selesa. So ini adalah yang dikatakan sebagai global mindset. Definisi yang pada saya mudah untuk terjemahkan.
So now again, mind ataupun mindset ataupun setting minda is all about how you think. The way you think and questions you habitually ask. Okay. Ada kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya, rakan-rakan kerja saya yang lama kenal dengan saya, in fact yang mana mereka bekerja dengan saya, kaki tangan staff-staff universiti yang mana pernah bekerja dengan saya, mungkin sedar ataupun tidak melihat kepada karakter saya yang sering bertanya. Kalau dahulu ketika saya berada di sebahagian daripada bahagian hal ehwal pelajar, alumni sebagai contoh, apabila saya berada di dalam perjumpaan-perjumpaan dengan pelajar sebagai contoh, di dalam mesyuarat-mesyuarat yang membincangkan tentang program-program pelajar sebagai contoh, apa yang ketara yang akan datang daripada saya bukanlah berbentuk kenyataan tetapi lebih kepada berbentuk pertanyaan. Jadi sebenarnya global mindset, setting minda kita ini, dia akan reflect the way you think and question yang you selalu tanya. Kalau you ada perasaan untuk sentiasa berfikir dan bertanya, mana you are ready untuk actually find your comfortable zone. Orang tanya sebab apa dia tak tahu, dia mungkin tak ada pengalaman, mungkin dia tidak tahu dan dia bertanya. Dan dia bertanya kerana dia tidak selesa. Dia nak tahu. Jadi kalau kita nak tanya. So everything seems to be okay. So nothing yang stop us from doing something or contribute something or say something. Because kita dah rasa selesa. Tapi in order to reach that level, kita perlu mainkan peranan minda kita untuk berfikir dan bertanya. Itu sebab kadang-kadang yang suka bertanya kita rasa annoying, tetapi sebenarnya orang yang bertanya ini adalah orang-orang yang ini dan dia ingin mencari keselesaan orang kata apa, dalam suasana tertentu ataupun dalam keadaan tertentu ataupun dalam komunikasi tertentu. Tetapi kita kena faham juga kadang-kadang bertanya ini dia ada dan jawapan yang diterima adalah bentuk pertanyaan juga. So it make it more difficult. So itu kita leave it sebelah dululah, kita tidak pergi kepada perkara itu. Okay, now kita nak patah balik global mindset ini. Jadi kalau comeback kepada ini, kita kata kita nak mencari keselesaan, kita nak cari keselesaan untuk kita nak overcome ketidakselesaan tempat dan juga pelbagai situasi. So it's all about the way you think and questions that you habitually ask. Jadi kalau kita tengok dari segi definisi ini, pada saya dia adalah satu definisi yang amat mudah untuk kita fahami tentang global mindset. Okay, now sekarang saya nak tanya, dan masing-masing pun perlu bertanya pada diri sendiri. Yang pertama saya nak tanya, which saya dah tanya, adakah kita selesa ataupun tidak dengan apa yang kita ada sekarang, tentang di mana kita sekarang, tentang siapakah orang-orang di sekitar kita dan bagaimana kita melaksanakan ataupun kehidupan kita seharian. Kita selesa ataupun tidak. Jadi kalaulah kita rasa adalah sedikit-sedikit rasa macam tak berapa nak okey lah, macam rasa-rasa macam ada benda yang kita rasa tak boleh terima, unacceptable. Sebab kita bercakap tentang setting minda. Bagaimana orang nak set minda, kadang-kadang kita boleh jumpa orang yang rasa dia ni semua positif. Buat apa pun okey saja. Kalau orang tak setuju pun okey saja. Kalau ada benda baru yang datang pun okey saja. Sekira mana ada sesuatu yang di luar perancangan pun okey saja. Kerana dia telah set minda dia untuk merasakan selesa. Jadi dia dah setkan. Tapi sekarang saya akan pergi kepada soalan, kalau kita rasa tidak selesa, kita juga kena lihat bagaimana agak-agaknya kita nak rasa selesa.
Sekarang kita dah pergi kepada definisi, now kita nak pergi kepada bagaimana kita nak reach to that level. Reach to that level kan. Tadi saya dah bagi contoh banyak sebagai contoh you masuk Universiti Sains Malaysia. Okay, now saya nak bagi contoh yang agak berbeza sedikit. Kita berada dalam satu komuniti dalam Universiti Sains Malaysia. Jadi kita dah rasa selesa. Okay, ini biasa berlaku. Okay, manusia ini apabila dia went through life, dia sampai kepada satu keselesaan, dia akan stop. Dia akan remain di situ. Itu yang disebut sebagai comfort zone. Jadi orang tend to remain in the comfort zone. Bila dia berada dalam comfort zone, dia punya minda akan stop think, akan stop question. Jadi tuan-tuan dan puan-puan saudara-saudari, kalaulah tadi saya tanya tentang keselesaan, mungkin kalau mereka yang telah lama berada di Universiti Sains Malaysia, mungkin dia akan jawab soalan, saya rasa saya selesa. Saya rasa saya feel comfortable in Universiti Sains Malaysia. Saya rasa saya okey dah kat sini. Saya rasa saya okey lah duduk di hostel ini. Saya rasa saya okey lah dengan program saya ini. Saya rasa saya okey lah dengan kehidupan saya di kafeteria yang selalu saya makan. Inilah keselesaan saya. Jadi ramai orang akan remain di dalam comfort zone ini. Stage ini sebenarnya anda daripada minda yang global, anda akan menutup balik kepada minda yang silo sebenarnya. Jadi ingat, janganlah kita rasa macam global mindset ni kita ada dan kita akan ada on changing. Depend on how you live your life every day, how you make decision about your life every day. Okay, sekarang kalau lah anda rasa selesa, duduk Universiti Sains Malaysia rasa selesa, pergi kepada school yang sama every day, pergi kepada library yang sama, pergi kepada cafeteria yang sama, jadi anda akan rasa itulah keselesaan anda. Jadi anda telah, daripada terbuka tadi, anda telah membuat satu kita panggil sebagai kita create border di dalam kita punya life. Jadi yang disebut sebagai global ni no longer global, dia akan menjadi a silo mindset. Jadi again, now kalaulah kita tanya pada diri sendiri, kita rasa macam kita dah selesa, cuba kita fikir-fikir balik, apakah sebenarnya perkara-perkara yang kita perlu buat in order untuk kita nak challenge diri kita luar daripada a silo mindset. Kalaulah kita perasan, mungkin sebagai pelajar-pelajar, sebagai contoh, hostel of course kita tak boleh nak ubah-ubah hostel suka-suka hati. So kita dah be dedicated untuk hostel itu, kita pun rasa selesa di situ, kita akan remain di situ. Tetapi ada sesuatu benda yang kita rasa kita mungkin boleh ubah hari-hari. Sebab kita nak ada satu global mindset. Kita nak pergi kepada satu individu yang mempunyai minda yang holistik. Jadi you have to challenge yourself every day. Kalau hari ni makan di Bakti, besok makan di Bakti, lusa makan di Bakti, probably you akan makan di Bakti for entire life in USM. Cuma you mungkin akan berubah-ubah lah. Mungkin hari ni makan sup, esok makan nasi, esok lusa makan roti dan sebagainya. Tetapi it's just because you stay in Bakti Permai sebagai contoh, you choose to have your lunch, your dinner, perhaps your breakfast kat satu tempat. Tetapi anda mungkin, kalau ditanya lah, kalau saya nak tanya lah daripada semua, you sendiri jawab. Mungkin susah saya nak dapat feedback di sini. Tapi you sendiri jawab. Sebagai pelajar, siapakah yang pernah makan di semua cafeteria di dalam universiti? Dan how frequent you change your cafeteria? Jadi, you tanya diri you, kenapa you tak pergi, or kenapa you pergi? Kalaulah you rasa you tak pergi because yalah makanan kadang-kadang sedap tak sedap dan sebagainya, very subjective. Tetapi I'm not talking about sedap tak. I'm talking about you punya kemahuan, you punya ability, because we are talking about competency. So competency adalah ability, keupayaan dan juga kemahiran.
Jadi adakah you berupaya untuk you challenge yourself untuk nak cross boundary, nak cross you punya comfort zone. Kalau hari ini mungkin you makan di Fajar Harapan, besok mungkin you makan di Cahaya Gemilang, sebagai contohnya begitu. Sama juga keadaannya. Kalaulah kita biasa pergi ke satu-satu kafe, kebiasaannya saya perhatikan orang akan duduk di tempat yang sama. Probably kalau pergi ke library, akan pergi ke level yang sama, akan duduk di meja yang sama. Kalau pergi ke, in fact, study menunjukkan, in fact, kalau you pergi ke toilet sekalipun, kalau di hostel, you nak mandi, you pergi ke bathroom dan sebagainya, tendency is you akan pilih tempat yang sama. Bilik air yang sama, mungkin toilet yang sama. Kalau ada several sinki, you probably gonna use a same sink for quite some times. Unless kalau sink tu rosak ataupun pipe tu rosak, then only you akan tukar kepada. Ini adalah apa yang disebut set minda. Sebab kita dah rasa kita dah selesa, kita dah sampai ke satu zone yang kita rasa selesa, maka kita dah set kita punya minda, inilah aku tak fikir dah. So kita akan ada minda separa sedar yang tidak memerlukan pemikiran untuk you membuat keputusan. Jadi apabila you sampai kepada stage ini, minda you akan mati. Sebab kita tidak akan pergi kepada apa yang ada di skrin, the way you think and question you habitually ask. Maknanya you akan mengarahkan diri you untuk stop berfikir, untuk membuat keputusan. Jadi minda separa sedar kita lah yang akan mengatur life kita. Hari-hari bangun pagi, mandi, gosok gigi, makan, pergi ke kuliah, balik, sembang-sembang, main WhatsApp, main game dan sebagainya, and that's it, tidur. Jadi dalam keadaan kebiasaan, minda kita akan ada orang kata macam presetting. Jadi you bangun, you tekan auto run. Auto run, so kita akan just run our life as yesterday, as last week, as a month before. Sebab kita dah bagi tahu pada minda kita, pada brain, pada thinking kita, stop think. You dah rasa okey dah dengan singki ni, you dah rasa okey dah dengan cafeteria, so you hanya pilih kepada satu benda. So ini benda yang biasa yang kita kena challenge ourselves. So kalau di Universiti Malaysia kita sebut sebagai holistic global mindset, don't claim yourself have an holistic mindset ataupun global mindset kalaulah semalam dan hari ini you melakukan benda yang sama. You berada di tempat yang sama, you berkawan dengan orang yang sama, you bercakap dengan orang yang sama, maka you are no longer have a global mindset anymore. Maybe in the first place when you enter university, and that's it. Okay, now you have to challenge. Okay. So sekarang masalahnya, kita nak tengok bagaimana kita nak sebenarnya challenge ourselves every day. Macam mana sebenarnya kita nak mempunyai minda yang global ini almost every second. Saya tak pergi lagi cerita jauh-jauh. Tadi Tuan Salman sebut tentang pergi ke luar negara dan sebagainya. Kita jangan cerita tentang pergi luar negara. Sekarang ni pun COVID, kita pun tak boleh pergi luar negara, orang luar negara pun tak boleh datang dekat kita. Jadi macam mana kita nak kata global kalau kita duduk di satu tempat saja? Ingat, global doesn't mean you have to cross country. Doesn't mean you have to pergi travel. Then only you have a global mindset. No, it's a wrong indication. Okay, dekat skrin ada listkan 7 komponen saya sebut sebagai komponen that should be included in the global mindset definition. Tadi kita dah define secara umum, kita dah define secara leewaynya bagi kita mudah faham tentang ketidakselesaan, selesa dan sebagainya. Tetapi di dalam definisi itu sendiri sebenarnya kita kena ada benda ini. Selesa itu, kalau kita nak rungkai, selesa itu macam mana? Dalam konteks global mindset, selesa itu boleh kita sub-define lagi kepada 7 perkara ini. So kita nak tanya, tadi pertama kita selesa ataupun tidak? Now soalan seterusnya kita nak tanya, adakah kita ada 7 ini? At any time,
at any place, every day, every single minute, for example. So yang pertama, openness to learning. Bunyinya klise sikit lah. Kita punya keterbukaan kita untuk belajar. Belajar ini subjektif juga. Belajar di kelas agak formal, tetapi life learning ini banyak yang basically kita get through everyday, orang kata apa, dalam seharian kita ini. Jadi kalau saya nak mengambil contoh yang sama dengan saya punya contoh yang tadi, saya nak memberi contoh openness to learning, for example, kita in fact kita nak milih bilik mandi juga memerlukan openness to learning. Kalau mereka yang rajin berjalan, tak payah jauh-jauh lah, kita cerita dalam Pulau Pinang saja tentang parking. Katalah mereka yang memandu kenderaan, mempunyai kereta, ramai pelajar kita mempunyai kenderaan, kereta, motor dan sebagainya. Saya ambil contoh kalau kereta sajalah, kalau di Pulau Pinang, kereta saja. Kalau kita pergi ke town, tahu ataupun tidak tahu, sebenarnya kita ada several types of parking system. Tak payah pergi jauh lah, dalam Pulau Pinang saja. Kalaulah kita suka pergi Queens Bay, mungkin Queens Bay sekarang adalah sistem parkingnya yang sama. Tetapi kalau kita parking di luar Queens Bay mungkin berbeza. Kalau kita pergi ke town, kita ada parking bertingkat. Kita ada parking kenderaan automatik sebagai contoh. So ada kepelbagaian ini, tetapi macam saya katakan tadi lah, apabila kita dah rasa selesa, kita akan kekal pada kita punya norms. Norms yang biasa. Kita rasa kita selalu parking di kawasan itu, maka kita akan pergi ke kawasan. Apa yang saya sebut sebagai selesa ataupun tidak selesa, ketidakselesaan kita adalah apabila kita merasakan, nak pergi ke tempat baru, kita kena belajar kat mana nak parking tempat baru. Macam mana kita nak belajar sistem parking. Macam mana kita nak belajar ataupun kita nak mengetahui kawasan tersebut. Nak berjalan daripada destinasi A ke B, maka kita kena belajar. So kadang-kadang otak manusia ni macam saya katakan tadi, dia separa sedar. Dia dah set, dah preset. Jadi dia kata kalau dia parking tempat yang biasa, dia tak payah fikir, dia tak perlu belajar benda baru. So you close your learning ability. Jadi bila you tend to close your openness, you punya learning ability tadi, maka you tak akan ada balik kepada definisi keselesaan. You pilih untuk rasa selesa tanpa you mencuba sesuatu yang baru. Maka you akan menjadi orang yang silent. You tidak lagi menjadi orang yang bersifat global atau holistik. Itu yang pertama. Jadi learning bukanlah ceritanya you open to learning, you nak kena belajar subjek ini, belajar subjek itu, sambung master, sambung PhD. Itu bukanlah yang dimaksudkan di sini. Tetapi learning dalam konteks kehidupan hari-hari. In fact, kalau macam hari ini kita belajar secara Webex, online platform. Ini sesuatu yang kita kena belajar jugalah. Saya pun belajar, saya pun fikir juga. Saya dalam sehari dua ni saya pun terfikir macam mana saya nak mengajar bercakap pada skrin yang tak ada orang di depan saya dan tak ada orang yang respon depan saya. Not easy. Saya tak rasa selesa. Saya pun tak tahulah macam mana saudara-saudari mendengar suara saya. Saya pun rasa selesa ataupun tidak dengan cara begini. Saya tidak dapat berkomunikasi secara dua hala. Jadi openness itu yang membuatkan kita akan belajar benda baru dan kita akan challenge diri kita untuk menjadikan ketidakselesaan yang baru itu selesa. Ini sesuatu yang kita kena yang saya nak tekankan. Itu sebab dia jadi nombor satu. Okay. Now kalau kita pergi kepada nombor dua, adapt to new cultures. Okay.
Yang ni agak menarik sedikit. Kalau kita di Malaysia ni, kita memang lahir-lahir dalam kepelbagaian budaya. Kalau mereka yang asalnya daripada Borneo, Sabah dan Sarawak, even more interesting. Because you ada berapa ratus etnik di Sabah dan Sarawak yang boleh you lihat perbezaan dari segi budaya dan cara hidup. Tapi kalau kita di Semenanjung pun kita sudah ada kepelbagaian itu. Jangan cerita tentang kepelbagaian di dalam bangsa, tapi kita lihat kepada kepelbagaian mereka yang datang daripada negeri yang berbeza. Mungkin orang Kedah dan orang Pening bunyi dia macam sama, tetapi budayanya berbeza. Kalau kita naik sedikit daripada utara Semenanjung Malaysia, orang yang datang dari Perlis juga berbeza. Perlis dan orang bangsa Johor sebagai contohnya agak berbeza. Jadi bagaimana kita nak adapt dengan budaya ini sehari-hari? Dalam satu komuniti yang mempunyai kepelbagaian budaya dan juga kita kata adat. Kalau di Malaysia ni kita ada adat dan budaya, macam mana kita nak adapt? Yang disebut sebagai menghargai perbezaan dan juga kita memahami persamaan. Kita ni kadang-kadang yang berbeza ni ada kala kita rasa kita nak berbeza, ada kala kita ada kala yang berbeza itu salah, ada kala yang sama itu salah. Ini manusia. Cuma bagaimana kita nak ada adaptasi, adaptation to a new culture. Kalau kita turun Johor Bahru, mungkin kalau ada saudara-saudari, adik-beradik, kawan-kawan yang mungkin dapat belajar di Universiti Teknologi Malaysia di Johor Bahru, sebagai contoh, orang Johor mungkin breakfast makan sate. Kalau di Pening kita tak makan sate lah. Tapi orang di Pening pukul 6.30 pagi mungkin makan nasi kandar yang nala punya, dengan daging, ayam, telur dan sebagainya. Tetapi kalau kita pergi ke ke Pantai Timur sebagai contoh, mereka juga makan nasi. Dia ada nasi dagangnya, dia ada jadi budaya di sana membentuk kepelbagaian adat dan juga cara hidup yang berbeza. Tetapi bagaimana kita mengadaptasi suasana itu? Saya suka juga kalau kita pergi kepada konteks yang lebih luas ataupun kita nak tengok contoh yang lebih luas. Kita ada kawan-kawan, yalah hari ini ramai orang dah biasa travel ke luar negara. Ramai orang dah ada opportunity untuk melihat dunia lain selain Malaysia. Kalau dahulu mungkin sukar, mereka yang mempunyai keupayaan kewangan barangkali boleh untuk pergi ke luar negara. Tetapi sekarang murah saja. Kalau kita sebelum COVID, semua orang berjalan. Saya ingat lagi ketika mana saya berada di pejabat antarabangsa, pelajar-pelajar yang datang daripada luar negara datang ke Malaysia hanya sebagai batu loncatan untuk ke luar negara, ke negara-negara yang lain. Jadi saya kembali kepada adapt to new culture. Kita tengok orang Malaysia. Orang Malaysia mostly lah, kalau saya nak kata, kalau dari segi bangsanya, kalau orang Melayu dia nak suka makan nasi. Jadi dia nak kena makan nasi. Dalam satu hari dia kena cari nasi. Sebab dia punya pembudayaan dalam kehidupan dia, dalam diri dia adalah nasi itu saja yang boleh bagi kenyang. Mungkin tidak bagi mereka yang berbangsa Cina. Barangkali mereka yang berbangsa Cina, mereka lebih suka makan sup, noodle dan sebagainya. Dan mungkin juga orang yang daripada bangsa yang lain mungkin suka roti, mungkin juga nasi dan sayur dan sebagainya. Tetapi kalau saya sebut Malaysia as general, kita kata orang Malaysia kalau pergi luar negara dia nak cari nasi. Saya ada kawan-kawan yang suka berjalan dululah, sekarang pergi saja keluar negara, bawa dengan dia punya periuk nasinya, dia akan bawa dengan dia punya cabai-cabainya,
nak buat sampai belacan dan sebagainya. Kerana dia merasakan kehidupan dia kena makan nasi. So dia tidak adapt kepada culture. Bukanlah saya kata dia tidak, tetapi dia punya adaptasi kepada budaya, dia ada restriction. Dia tidak open untuk belajar kepada sesuatu yang baru. Kerana apa yang saya sebut tadi, latar belakang ataupun value dalam diri dia yang dia bina sejak dia lahir. Jadi dia dah set dalam minda dia, kena makan nasi. Satu hari tak makan nasi, oh tak boleh. Walaupun hari tu mungkin dia dah makan laksa, dia dah makan pasembo, dia dah makan chicken chop, dia dah makan spaghetti, dia dah makan segala-gala benda. Tapi sebabkan dia tak makan nasi, dia kata, hari ni tak makan nasi, tak boleh tidur. Saya memang ada kawan yang macam tu. Jadi dia memang kena cari ni. Sebenarnya tak jadi apa pun. Makan memang cukup. Minum memang cukup, memang kenyang. Tetapi kerana minda dia kata nasi itu mesti ada. Ini yang dikatakan sebagai perumpamaan dari segi kita beradaptasi kepada culture yang baru. Begitu juga ketika mana mula datang ke Pulau Pinang. Lebih kurang 20 tahun yang lalu saya datang ke Pulau Pinang. Kita biasa makan nasi campur, tiba-tiba di sini saya nak cari nasi campur tu susah. Nasi campur yang ada adalah bersifat nasi kandar. Jadi susahlah juga masa tu. Begitu juga mereka, kawan-kawan saya yang daripada Pulau Pinang ini dah biasa makan nasi kandar, di mana kalau nasinya dicampur dengan segala macam di dalam set nasi tersebut. Itu dia punya norms dia, culture dia, budaya dia, cara hidup dia, cara makan dia. Tetapi ketika mana saya bawa mereka untuk ke, tak payah jauh lah, saya bawa mereka ke negeri Kelantan, negeri Cik Siti Wan Kembang. Jadi ketika di sana, bawa lah pergi makan nasi sebab nak kena makan nasi. Jadi bawa lah ke kedai makan nasi. Tapi sampai di kedai, apabila kita order, nasi ni datang berbeza ataupun berasingan dengan lauk pauknya. Jadi akhirnya dia pun tak boleh makan. Walaupun dia kata dia kena makan nasi, at the end of the day, dia tak boleh makan sebab semua lauk itu tak ada dalam pinggan dia. Duduk dalam pinggan yang berasingan dia. Jadi, kerana set minda dia mengatakan kalau tak campur tu tak sedap makan nasi. Nampak? So ini adalah adaptasi yang menyebabkan akhirnya kita tidak akan rasa selesa di tempat yang tidak selesa. Jadi kalau kita kembali kepada dia, orang-orang yang sedemikian, kita boleh katakan bahawa minda dia tidak mempunyai minda pun dia tidak membentuk minda dia supaya bersifat global. Tidak salah untuk kita mengekalkan kepada apa yang kita suka, tapi tidak salah juga untuk kita mencuba sesuatu yang baru dan cuba untuk rasa selesa kepada sesuatu yang baru. Ini yang kita kena pegang lah. Apabila kita rasa diri kita nak menjadi seorang yang mempunyai thinking yang global, we have to do this. We have to challenge ourselves untuk kita nak mencuba benda baru. Okay. Itu nombor 2. Yang nombor 3 lebih kurang sama. Tadi kita nak mengadaptasi. Yang ketiga kita nak manage. Macam mana kita nak manage? Kita nak manage different culture. Kalau lah di Malaysia, kalau di USM kita ada macam-macam budaya, orang Sarawak, Kadazan, Iban dan sebagainya, macam mana kita nak mengadaptasi kepada kita nak menguruskan perbezaan budaya ini supaya kita rasa selesa. Okay. Itu lebih kurang tadi jugalah. Saya tak pergi sebab jam dekat pukul 11. Okay. Now kita pergi kepada no correct way. Okay. Ini yang agak interesting. Bagi orang yang rigid, saya panggil rigid ataupun orang yang mempunyai set
ataupun kita kata tidak global, dia akan merasakan bahawa untuk melakukan sesuatu dia ada aturan yang perlu kita ikut, dan ada yang tak betul. Okay. Dalam keadaan kita mempunyai setting sedemikian, kita akan merasakan ada sesuatu yang salah, ada kaedah-kaedah yang salah, ataupun ada perbezaan yang kita lihat sebagai satu kesilapan. So dalam konteks ini, poin nombor 4 menceritakan tentang bagaimana kita nak set dalam minda kita no one correct way untuk buat sesuatu. Tak ada satu ketetapan yang kita kata itulah yang betul. Tak ada. There is no positive and negative in thinking. There is no positive or negative in doing things. Macam mana kita nak pujuk hati kita nak kata macam tu? Macam mana kita nak set dalam kepala kita macam tu? Kita tak boleh kata orang tu buat salah dan kita tak boleh kata kita buat yang betul. Or the other way round. Kita tak boleh kata dia buat tu betul, kita buat ini salah. Tak boleh. Dalam global mindset, tak ada. No such thing as negative, no such thing as positive. Everything will be the same. Everything will be a new challenge. Everything will be a new learning, a new culture. So dia punya acceptable terhadap new culture, new learning, new way is defined by a global mindset. Kadang-kadang kita tengok sebagai contoh, saya nak bagi contoh. Kalaulah kita makan makan sup. Okay, kalau kita makan sup di negara kita, kalau kita makan sup, mi sup lah, noodles, kita makan noodle, kita hirup sup, kita hirup noodles itu. Kalau di Malaysia, kalau kita hirup dengan berbunyi, kita akan, kebiasaan ni kita merasakan, tak betul ni, takkan makan sampai bunyi. Dulu mak ayah kita orang kampung selalu pesan kalau makan jangan bunyi. Tidak sopan untuk mengeluarkan bunyi ketika makan. Especially makanan yang berbentuk berkuah lah. Saya ambil contoh sup lah. Kita makan sup, kita pun cubalah nak makan sup jangan bunyi. Kita hirup secara pelan-pelan dan sebagainya. Sebab itu adalah kita punya values ataupun latar belakang kita mengajar sedemikian. Jadi apabila kita melihat seseorang yang makan dengan bunyi, kita akan rasa tak betul cara makan. Salah dia makan. Tak betul dia buat bunyi. Tetapi dalam global mindset kita kena faham, kita kena belajar. Ini yang kita kata openness to learning. Okay, kalau kita pergi ke negara Jepun, di negara matahari terbenam, saya contoh. Ramai hari ini, ramai orang dah pandai makan Japanese food. Ramai orang makan Korean food. Sebab tengok cerita Korea banyak, so dia minat dengan Korean food. So kalau di Jepun sebagai contoh, kita ada sup, dia panggil apa nama sup, saya lupa dah. Okay. Kalau di Jepun kita makan sup, kita perlu keluarkan bunyi. Dia the other way round pula. Kalau kita makan tak keluar bunyi, jadi tak betul pula pada budaya mereka. Jadi kalau lah orang Malaysia pergi ke Jepun, dia pergi ke restoran, dia seorang makan tak bunyi, orang lain makan semua bunyi. Jadi dia kata restoran orang Jepun ni memang tak ada adab lah. Orang Jepun ni tak respect orang lain. Tetapi pula dia ada way round, kalau kita tidak ada minda yang terbuka, orang Jepun datang ke Malaysia makan, dia pun kata kenapa orang Malaysia makan tak bunyi, tak sedap ke makanan saya? Sebab pada orang Jepun mengeluarkan bunyi adalah indication kepada appreciation kepada makanan tersebut. Nak menunjukkan apa sedapnya makanan yang dihidangkan, sebagai tanda terima kasih dia makan, dia keluarkan bunyi. Jadi dia hirup sup, keluarkan bunyi. So dua keadaan yang berbeza. Itu sebab kita kata kita tak boleh kata there is no one correct way in doing things. So kita kena set minda kita macam tu. So bila kita jumpa orang makan, kadang-kadang ada orang makan sudu garfu, sudu belah kanan, garfu belah kiri. Kita rasa itulah betul. Dan ada orang yang makan dia ada way round. Kita tak boleh kata itu tak betul. Sebab barangkali itu adalah budayanya begitu. Begitu juga
dengan kita makan dengan tangan. Kalau di Malaysia, orang Melayu, orang India biasa makan dengan tangan. Mungkin orang Cina biasa makan dengan sudu garfu. Kalau kita pergi ke luar negara, berbeza. Kalau makan dengan tangan itu nampak seperti apa nama kita panggil, tidak begitu apa, what's the word, kira tidak bersih lah. Pada ada satu negara yang melihat bahawa kalau makan guna tangan nampak pelik. Worst case scenario, kalau di Malaysia kita makan menggunakan tangan kanan, especially orang Melayu dan orang India, tetapi di negara lain makan menggunakan tangan kiri. Jadi kalau kita nak kata, oh tak betul lah, dia makan tak betul. No. You still have no global mindset. You still have no openness to adapt a new culture, to manage different cultures. Jadi, bagaimana kita, saya bagi contoh itu, bagaimana kita meletak diri kita dalam keadaan tersebut dan kita nak rasa selesa. Kita berada di keadaan tersebut is one thing. But how can we set our mindset so that we feel comfortable being uncomfortable in uncomfortable places? Kita mungkin nampak, mungkin kita rasa kita buat tak tahu, tetapi jauh di dalam hati kita, kita rasa, aku rasa tak selesa lah duduk kat sini. Aku rasa tak berapa nak okey lah makan di sini. Kerana you have no holistic mindset, ataupun your mind is not yet set to accepting differences, to accepting ataupun to managing the different cultures. So no one correct way. Tak ada satu cara yang betul dan tak ada satu cara yang salah. Everything is betul. Dalam global mindset, everything should be okay. Tapi bukanlah maksud saya everything tu kalau kita dah terang-terang tengok benda tak betul lah. Maksud saya dalam cara kita, kehidupan, dalam budaya, perbezaan budaya, tidak ada yang betul, tidak ada yang tidak betul. So no one correct way. So perkara itu perkara nombor 4. Okay, now kita pergi kepada next point. Kita punya interest and curiosity. Ini juga adalah salah satu komponen penting yang perlu ada apabila kita nak set minda kita. Ada orang memang semua ada interest dia sendiri. Tetapi bagaimana you nak set dalam minda you spark interest to everything. And everything is curious to you. Semua benda you rasa macam curious je. Dan you rasa you nak tahu. You semua benda nak ada interest. Semua benda macam nak bertanya. Itu kembali kepada soalan yang tadi lah. Statement yang tadi. The way you think and the questions that you habitually ask. You secara habitnya bertanya. You tanya, macam mana benda ni dibuat? Kenapa benda ini dibuat? Bagaimana sesuatu ini dibuat? Kenapa awak buat begini? Apa yang menyebabkan awak begini? So you ada interest. Bukan for the sake nak tanya sebab nak tahu, tetapi you ada interest to know. Interest you akan lead kepada you punya adaptation dengan managing different cultures itu tadi. Dan kena ada curiosity lah. Sentiasa ada curiosity. Selalu saya tanya, kenapa dia berbeza? Melihat kepada alam sekeliling, kita rasa macam, kenapa dia begini? Kenapa dia begitu? Kenapa tempat itu nampak sedemikian? Kenapa kawasan ini nampak sebegitu? Jadi, curiosity yang ada di dalam perasaan kita akan lead kepada mind setting. Kalau you tak ada, you kena develop interest, you kena develop curiosity. Always ask, always curious, always ambil tahu, tapi jangan sampai jaga tepi kain orang. Ini dah terlebih curious lah. Terlebih ambil interest. Ada interest yang tak berapa nak betul lah. Itu pun memang ada jugalah. Tapi itu taklah kita panggil global mindset. Itu tak tahu apa mindset lah kan. Jadi itu perkara yang nombor 5. Okay, now kita pergi kepada perkara 6. Of course, proaktif dalam melihat ataupun menggunakan kepelbagaian ini. Dalam kita nak melihat kepada diversity. So kita kena ada
tak datang. Macam saya katakan tadi, orang yang berada di dalam zon yang selesa, dia tidak akan ada sifat proaktif untuk go beyond boundary. Dia set the boundaries, so dia yang set untuk don't go beyond boundaries. So habis lah. So global itu. Dan nombor 7 is something interesting. Dalam mindset kita, kita tak boleh bond ataupun kita tak boleh terikat kepada lokasi. Kita kena act globally, tetapi kita berada dalam local environment. Tapi kita tidak terikat kepada local locality kita. Kita tidak terikat kepada budaya kita di tempat ini. Kalau sebagai contoh, bagaimana kita nak set minda kita? Kalau saya nak tanya balik, kita nak bertanya lah. So, saya suka mengajar orang, you kena tanya diri you dan you jawab. You tanya, you jawab. You tanya, you jawab. Then you will get answer according to your own values. Your latar belakang. Saya boleh tanya, saya boleh jawab, tetapi jawapan saya mungkin tak suit dengan latar belakang. So, saya tanya, you pun tanya diri sendiri dan cuba jawab. Kita lihat, saya mengambil contoh sebagai pelajar Universiti Sains Malaysia. Bagaimana kalaulah kita tanya, saya biasa tanya kepada pelajar, siapakah awak? Siapakah anda? Siapa saya? Ataupun kalau kita reverse soalan ini, kalau kita nak kata bagaimana anda portray diri anda kepada luar apabila ditanya siapa anda? Jika orang tanya, okey, siapa saya? Saya adalah pelajar USM. Okay, so you dah bond diri you dalam compound USM. Okay, kalau you nak pergi kecil lagi, saya mengambil contoh yang lebih kecil, macam mana you punya mind setting you lebih narrow adalah apabila orang tanya siapa you, saya adalah pelajar pusat pengajian sekian. Saya adalah pelajar pusat pengajian ilmu kemanusiaan. I'm from a school of biological sciences. I'm from school of health sciences. Ataupun I am a student of University Sains Malaysia. So dia dah nampak tak? Dia punya boundary you akan besarkan. So how you set your mind untuk you define who you are. Bila orang tu tanya pada you. Katakanlah seseorang itu tanya, orang daripada luar Universiti Sains Malaysia, orang daripada Pulau Pinang. You akan set minda you untuk memberitahu bahawa you adalah pelajar Universiti Sains Malaysia. Tetapi kalaulah orang yang bertanya adalah orang di dalam Universiti Sains Malaysia, you akan tend to jawab, saya adalah pelajar daripada pusat pengajian ilmu kemanusiaan sebagai contoh. Tetapi sebagai contoh, apabila anda berada di luar Pulau Pinang, anda bercuti di Kuala Lumpur. Okay. Kalau orang bertanya, siapakah anda? Saya adalah pelajar. Okay, you nak bagi tahu apa? How you set your mind in terms of your own boundaries. You nak diri you di dalam ruang lingkup yang bagaimana? Adakah daripada adakah saya pelajar daripada Universiti Sains? Adakah saya pelajar daripada pusat pengajian AA? Ataupun nak lebih narrow down, saya adalah pelajar daripada Desa Siswa Tekun. See? So how you actually put yourself dalam dunia yang global. How you nak portray yourself as global as much global as possible. Okay. Itu contoh yang you kena jawab. Sendiri kena jawab dan you measure diri you punya mindset, you punya diri adakah berada pada tahap yang mana. Okay, now kita pergi contoh yang lain, berbeza. Tadi kita dah ada orang bertanya dalam universiti, orang bertanya di luar universiti. Okay, now you pergi travel overseas. You nak portray, nak define, you nak introduce yourself as what? You nak introduce yourself as a student English, or you nak bagi tahu yourself as a University Sains Malaysia student? Di mana you meletakkan diri itu? Okay. So how open you are? How open you are? Jawapan you
menggambarkan you punya minda, ruang lingkup minda you di mana. Okey, saya ambil contoh yang lain. Bagaimana tadi di awal-awal saya menceritakan tentang minda, set minda ini dia datang daripada thinking dan dia datang daripada question. Okay, again, tadi itu datang daripada kita. Kita yang sendiri berfikir dan kita sendiri yang bertanya. Tapi what happen apabila orang yang berfikir dan orang yang bertanya kepada kita dan bagaimana orang yang punya global minda ini, global mindset ini menjawab kepada soalan. So it's the other way round. Ambil contoh yang lain, soalan yang biasa kita dengar. Kalaulah kita biasa orang tanya apa khabar? Okay, bila jumpa, how are you? Apa khabar? Orang yang biasa-biasa, maknanya orang yang mempunyai comfort zone, yang berada di dalam comfort zone akan jawab saya baik, terima kasih, saya sihat, terima kasih. Tetapi orang yang mungkin mempunyai minda yang sedikit luas, tidak silo, cuba untuk keluar daripada comfort zone, dia akan jawab dalam bahasa yang berbeza. Okey, sebagai contoh, kita ada vocab yang banyak. Dalam dunia ni kita ada bahasa Inggeris, vocabnya beribu. Bahasa Melayu, vocabnya beribu. Language lain pun ada macam-macam. So there is always many other way answering a simple question untuk portray your mind. Saya biasa kalau saya pergi ke luar negara sebagai contoh, saya pergi ke United Kingdom sebagai contoh, ada juga orang cuba menjawab apabila how are you? Dia menjawab it's a great day. You see? Oh, thank you, it's a great day. So dia menjawab, dia tidak menjawab kepada diri dia how, tapi dia mencerita tentang how good the day is. It's a great day. It's a great year. Ataupun I'm doing very great. I'm doing well. So dia ada kaedah bagaimana kita, bukanlah saya nak mengajar bahasa, tetapi kita nak mengajar bagaimana kita set minda kita untuk menjawab di luar daripada norms. Sekarang ni lepas COVID, semua orang cerita tentang new norms. So now we have to think about a new norms in answering question. First stage kita bertanya diri kita, now orang bertanya kita, bagaimana kita set minda kita, kita nak broaden kita punya minda supaya kita boleh meletakkan diri kita dalam situasi ataupun dalam satu sfera yang lebih besar. Jangan tertutup. Sfera yang lebih besar. So ini yang nombor 7 ni kata, not bound by a locker. Jangan kita rasa kita terikat pada dalam diri kita saja. Sebab kita berada di dalam satu dunia yang luas. Bila orang bertanya, jawapan yang kita harus beri adalah jawapan yang datang daripada minda yang luas juga. Jangan minda yang tertutup. So, having this 7 component, you should be able to define ataupun explain the definition of the global mindset itself. So, ini stage awal lah saya nak cerita tentang you nak memahami bagaimana you nak ada komponen-komponen dalam defining a global mindset. Now again, come back to a question for us, for ourselves, whether are we have a global mindset or we don't have. Adakah kita masih lagi merasakan banyak benda yang tak betul dalam dunia ni? Macam saya menceritakan tentang perbezaan, banyak benda orang yang ada kalanya dia suka sangat berbeza, ada kalanya dia nak biar sama. Kalau kita beli kalau kita beli baju lah sebagai contoh, ini ada juga perbezaan culture. Kalau kita lihat perbezaan jantina sebagai contoh, lelaki dan perempuan, saya ambil skop yang lebih kecil di Malaysia. Kalau lah kita beli baju, kita rasa-rasa lah kita nak beli baju raya lah.
Kita ada Raya Haji, kita tak beli baju lah. Kita ada Deepavali, kita ada Chinese New Year dan sebagainya. Uh, Lately lah kalau kita tengok trend kalau orang Melayu lah berhari raya beli baju, baju raya je nak sama, semua orang nak sama, sama warna. Begitu juga di satu peringkat apabila sesebuah keluarga mengadakan kenduri perkahwinan sebagai contoh. The whole family pakai pakaian yang berwarna sama. So saya ambil contoh, orang pakai baju sama lah pergi kenduri. Tetapi katakanlah orang yang datang, katalah saya dan Tuan Salman datang ke kenduri Tuan Nurul Farhana. Datang secara berbeza, tiba-tiba sampai saja di kenduri, saya tengok baju saya sama dengan baju Tuan Salman. Happen to be beli kedai yang sama. Kita dah rasa dah, kenapa pula sama ni? Kita mulalah rasa tak selesa kat situ. Tapi kadang-kadang orang lelaki ni tak kisah pun. Cuba kita tanya orang perempuan. Kalau lah pergi kenduri, tak payah pergi kenduri lah. Pelajar-pelajar katalah beli baju. Kemudian hujung minggu keluar ke Queens Bay. Sampai ke Queens Bay nak tengok wayang, tengok-tengok ada satu orang pakai baju yang sama. Rasa-rasa masuk ke tidak wayang tu. Silap tak masuk pun. Silap ajak keluar dan sebagainya. So, minda kita ini kadang-kadang mencari persamaan. Kadang-kadang kita merasakan persamaan itu betul. Tapi ada keadaan kita merasakan persamaan itu tidak betul. Itu yang kita kata no one correct way. Dan itu semua datang daripada minda. How you set your mind. How you set your mind in terms of accepting differences and accepting similarity. Ada benda yang sama. Macam tadi saya dah cakap dah tentang semua yang benda yang berbeza. Dunia berbeza, orang berbeza, budaya berbeza, kaum berbeza, cara makan, cara tidur dan sebagainya berbeza. Okey, tetapi on top of perbezaan itu ada persamaan yang juga kadang-kadang persamaan itu memberi ketidakselesaan. Nampak? So how do you make yourself comfortable dengan differences and similarity? So dua benda yang berbeza, tetapi kita nak sampai kepada goalnya, kita rasa kita okay. Kita nak rasa kita I'm okay. I feel saya baju yang sama lah hari ni. I'm okay. I totally comfortable. Mana kita reach to that level. So ini perkara yang kita perlu untuk kita lihatlah apabila kita bercakap tentang global mindset. Okey, baik. Saya stop dulu sharing slide ini sebab saya tak nampak soalan. Jadi mungkin saya nak minta Tuan Salman bantu saya sekiranya ada apa-apa soalan, kalau kita boleh buka dahulu daripada first stage saya. Okey ataupun tidak, faham ataupun tidak, ada pertanyaan tentang apa yang saya explain ataupun tidak. Sekiranya ada yang tidak jelas, mungkin boleh buka pertanyaan dulu. Saya tengok sini ada 132 orang participant as of now. 81 orang sekarang. Terima kasih kepada semua. Saya pun tak pasti saudara-saudari datang daripada mana dan sebagainya. Terima kasih. Mungkin kalau ada soalan silakan sebelum saya teruskan. Okey, silakan.
Ada soalan ke Tuan Salman? Okey, sat tuan. Saya tengah tarik ni. Oh, okey. Silakan. Okey, sementara Tuan Salman type, kalau saya share satu video agak boleh nampak tak? Nampak. Kalau saya play ada bunyi tak? Nampak. Sound dengar tak? Nah, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Salamna, Dina, Donater Koi, Ganano Shawai. Assalamualaikum. Sikh people, they do like Tatsuyakan. Unfortunately, say as cliche as it is, we do use G'day a lot, or mate. We're not particularly formal. Hola, amigo. 感じになるかな。ก็ในไทยเหรอเราไม่ค่อยสวัสดมือกันเท่าไหร่มันเป็นการแอบจัดมันยังไงเราการปฏิบัติเราบ้าจะต้องเป็นสิ่งนี้ที่อายุมากกว่าเจอพ่อแม่คุณครูคนที่เราเคารพdonde cuando estás hablando con una persona que es como más importante o estamos arriba. Buenos días, Don Pepito. Quelqu'un qu'on connaît, que ce soit un homme ou une femme, on te le dise. Questa era la mia prima immagine sulle mie guance che ti dico saluto soprattutto. Certo. Io so che sfruzzi, no? No, continuo a dirgli stop. E cazzo, no, trattare. 不行了，因为在中国就是如果两个女孩亲吻或者两个男生亲吻的话，很奇怪的事。 Depending on who it is, a hello, a smile. Generally, I give hugs. On se prend pas du tout dans les bras. C'est quelque chose de... on est un peu amis proches. ね、こうハグしたくない人に対しては別にこう無理やりハグするっていうこともしないです。I think hugging is becoming a really big thing, like just even amongst like guys, you know. แต่ว่าถ้าเจอเพื่อนปกติเราจะกอดกันมากกว่าค่ะเพราะว่าส่วนตัวก็อยู่ในสังคมผู้หญิงมาตลอดแล้วก็จะเจอผู้หญิงเราเองกอดทุกคนกอดกันแต่ถ้าทางก็เพื่อนผู้ชายหรืออย่างอื่นก็คงโบกมือกับบางครั้งแบบHey guys, thanks for watching. Cheers. Okey, ni video yang saya share sebut sikit lah. Kalau kita tengok even greeting pun agak berbeza di antara satu bangsa ataupun satu budaya ataupun satu negara dengan satu negara yang lain. Benda yang kita rasa betul di tempat kita barangkali jadi tak betul di tempat lain. Okey, ada beberapa soalan kat sini. First step, macam mana nak tarik audience dari luar negara dengan cara yang paling mudah dan berkesan? Okey, interesting. Saya pun tak pasti ni soalan daripada siapa, tapi tak apa, terima kasih Tuan Salman. Saya jawab satu persatu dalam masa yang sama, mungkin Tuan Salman boleh type kalau ada soalan lain lah. Okey, audience luar negara. Okey, kita sebagai kita melihat orang luar negara, kalau dahulu kita menggunakan satu bahasa ataupun kita sebut sebagai orang asing. Sekarang kita dah tak pakai dah. Kita dah tak pakai. Dulu dalam universiti, in fact, pelajar luar negara ni kita sebut ataupun kita panggil sebagai pelajar asing. Actually, diorang tak asing, diorang bukan alien. Diorang hanya datang daripada sebuah negara selain Malaysia. So, itu sebab kita sebut pelajar luar negara ataupun pelajar antarabangsa. Okey. Nak tarik audience ini agak subjektif lah pada saya. Tarik audience ini depends. Audience yang macam mana. Nak tarik orang datang ke Malaysia ataupun nak tarik audience datang dengar kita punya
talk ataupun nak tarik audience datang untuk participate dalam program kita dan sebagainya. Okay, now dia sebenarnya bila kita melihat orang luar negara itu sebagai satu kumpulan yang asing, maka kita akan merasakan sukar untuk kita dapatkan sesuatu yang boleh menarik mereka datang. Okay. Now, saya nak minta yang bertanya ini ataupun mereka yang lain juga yang mungkin ada soalan yang sama, cuba kita fikirkan dia ada way round. Okay. Kita adalah orang luar negara dan bagaimana agak-agaknya kita nak attract untuk pergi ke negara lain ataupun kita nak participate kepada negara lain. Okey. Di Malaysia kita ada sesuatu yang kita kata mindset yang pada saya yang perlu kita ubah, iaitu apabila kita nak menarik orang luar negara datang ke tempat kita, kita cuba untuk menjadi mereka. Faham tak? Kita cuba, kadang-kadang kita terlalu banyak sangat kita merasakan kita nak being international. Okay, orang kata internationalization. We try to be international, internationally recognized. Kita try to be them, which is to me, we shouldn't do that. Kalau nak tarik orang luar, kalau lah kata contoh kita memilih untuk berjalan ke negara lain kerana apa? Adakah kerana similarity ataupun kerana differences? Kita tak akan pergi ke sebuah negara yang kita rasa sama kalau bagi tujuan untuk kita menuntut ilmu atau mencari sesuatu yang baru. Kita mungkin memilih untuk pergi ke Afrika sebagai contoh. Kontinen yang berbeza. Kita mungkin pergi, in fact, negara kita, jiran negara kita pun boleh menawarkan kepelbagaian. Sebagai contoh, kita pergi ke Bangkok kerana ada perbezaan di sana. Tak payahlah nak belajar tentang culture. In fact, orang yang tinggal di Perlis sekalipun pergi ke selatan Thailand hanya sekadar untuk mendapatkan kelainan masakan tom yum. Kalaulah kata tom yum yang dijual di selatan Thailand itu adalah sama seperti mana tom yum ada di sini, adakah kita akan pergi? Tidak. Jadi untuk jawab soalan mudah, bagaimana kita tarik audience orang daripada negara lain datang, adalah dengan mengekalkan apa yang kita ada. Untuk menjadi ataupun mengekalkan perbezaan budaya yang kita ada mereka. Jangan cuba untuk menjadi mereka. Janganlah sebagai contoh kita nak tarik partisipan daripada negara Arab. So kita pun berubah menjadi Arab. Kita pun pakailah jubah, kita pakailah serban dan sebagainya dengan harapan kita nak attract orang Arab. No such thing. Sebab orang menghargai kepelbagaian ini. Orang yang willing untuk cross the boundary adalah mereka yang mempunyai global mindset. Orang yang nak pergi belajar ke negara lain, nak datang ke negara lain adalah mereka yang telah bersedia untuk nak capai comfortable di uncomfortable places. Jadi kita sebagai orang yang host program jangan cuba nak jadikan comfortable untuk mereka seperti mana mereka telah comfortable di negara mereka. Jadi kalaulah sebagai pelajar, sebagai contoh, you nak buat program di Malaysia, you kena kekalkan apa yang ada di Malaysia yang berbeza dengan negara lain. Itu akan menyebabkan orang datang. Kalau you buat international program, but you punya program adalah satu program yang sama saja, diorang takkan datang. So itu kalau saya nak menjawab kepada soalan bagaimana kita nak attract audience luar negara.
nilai ataupun latar belakang yang berbeza dengan kita. Itu sebab kita nak orang ada kepelbagaian itu. Jadi kalau nak jawab first step, you have to be yourself with whatever you have, with whatever culture that you adapt sekarang ini. You offer the differences, then orang akan datang. It's very simple. It's very simple. Saya pun, you tanya diri you sendiri sebagai pelajar, kalau lah you nak pergi ke luar negara, in the first place, you dah memang dah set dah dalam kepala you, you akan menghadapi sesuatu yang berbeza. You akan melalui satu pengalaman hidup yang berbeza. You akan mengalami satu komuniti, cara hidup, cara makan, cara tidur, waktu makan, waktu tidur yang berbeza. Memang you dah ready, barulah you pergi. Kalau lah you sendiri pun kata, saya nak pergi negara lain tapi saya nak macam Malaysia. Saya nak pergi negara lain tapi saya nak ada Queen's Bay. Saya nak ada juga T-Life. Saya nak ada juga KFC. Saya nak ada. Then you adalah orang yang sebenarnya tak nak pergi. Jadi sekira mana kalau lah you memilih untuk pergi ke sebuah universiti lain, sebagai contoh, kalau lah universiti itu pun jawab pada you, oh don't worry, everything here is the same. Kalau macam dulu, contoh dulu masa tahun 80-an, 90-an, orang nak belajar buat sambung master and PhD, pergi ke UK, pergi ke US. At the end of the day, bila dia orang balik, mereka menjadi rakyat Malaysia yang biasa, yang tidak holistik. Kerana apa? Kerana apabila mereka pergi di peringkat awal, mereka dah set. Aku pergi, aku kena cari geng-geng Malaysia, duduk buat kampung Malaysia, makan makanan Malaysia, bercakap bahasa Malaysia, dan akhirnya apabila balik, you not get anything different. So, kita tak nak benda ini berlaku. So, itu those days lah. Jadi, kalau nak come back kepada soalan you macam mana, itulah jawapannya. Saya harap saya boleh bantu. Okay, now, kami sebagai pelajar punya pelbagai program dalaman, namun pelbagai cara kami telah lakukan, namun kurang mendapat sambutan atau perlukah kami ke negara berkenaan untuk face to face. Okay, now, lebih kurang soalan tadi juga. Macam mana you nak tarik orang luar datang? You dah buat macam-macam program namun tak ada orang, tak dapat sambutan. Because you try to be them. Kesilapan kita adalah apabila kita buat program luar negara, kita nak buat program itu untuk memastikan dia selesa dengan cara untuk kita jadi mereka. Which is wrong. Which is very wrong. Cuba you tengok sebagai contoh, tak payah jauh lah, saya ambil contoh tadi lah, katalah Bangkok. Kalau kita pergi Bangkok, kita janganlah kita harap apa yang ada di Bangkok ini seperti mana apa yang ada di negara kita. Begitu juga orang sana, dia datang, dia offer, dia tidak offer kita untuk jadi rakyat dia. Dia offer kita untuk belajar budaya dia. Kita pun sebenarnya pergi kerana budaya itu. Itu sebab saya kata bila kita nak tengok macam mana nak tarik audiens, cuba kita reverse bilik. Kita reverse kita punya mind, tanya pada diri kita, kalau saya nak pergi ke negara lain, apa yang sebenarnya saya nak tengok? Sama ataupun lain? Mesti kita akan kata sebab kita nak tengok lain. Untuk nak attract face to face ini very subjective lah. Ini dari segi kita punya communication, dari segi kita punya kaedah pemujukan dan sebagainya. Kebanyakannya kita tak perlulah face to face. Kita tak perlulah sampai kita nak pergi ke negara mereka menjemput dan sebagainya. Tetapi ada dalam keadaan di mana orang tidak kenal pun kita. Orang tidak tahu pun apa yang sebenarnya kita ada. Orang tidak tahu pun apakah differences yang ada di negara kita. Ataupun apakah perbezaan budaya yang nak kita tawarkan kepada mereka dalam program kita. Tak ada. Jadi dalam keadaan tersebut, dari segi communication, mungkin juga kita kena buat face to face.
pun kita sendiri tertarik dengan perkara itu kerana dia tidak berubah. Dia kekal kepada identiti dia sebagai rakyat Jepun yang saya ambil contoh, Seoul, Korea. Saya melihat pada satu ketika Seoul, orang Korea ingin menjadi sebuah negara maju dengan menukar identiti mereka kepada sama negara maju. Sampai kita tengok sama je. Kita tengok kemajuan sama je macam sisi, sama je. Everything is written in English, sama saja. Jadi kita tidak dapat melihat kelainan itu. Kita tidak dapat lihat kelainan itu. Disebabkan tidak dapat melihat kelainan itu menyebabkan kita rasa tak, tarikan itu tak ada. Kalau jawab kepada soalan tarikan itu tak ada. Tetapi sebagai contoh, kalau saya pergi ke Jepun, Jepun mengekalkan kepada budaya dia, mengekalkan kepada penggunaan language dia, penggunaan penulisan dia, bahasa dia dan sebagainya. Walaupun kita tidak faham, tetapi kerana ketidakfahaman kita itu menyebabkan kita nak belajar dan kita nak pergi mengkaji, kita nak mengetahui, dan itulah sebenarnya yang menarik. Jadi jangan orang Jepun datang, kita sibuk-sibuk nak bawa, jom saya nak belanja you makan sushi. No, you don't bring them to eat sushi here. You don't offer them to have sushi here. Jangan you buat program dan suddenly you terus tunjuk, oh kita dekat Pulau Pinang saja ada 100 kedai sushi. You won't get Japanese to come to Malaysia, to Penang. But you have to offer nasi kandar, you have to offer pasembo, you have to offer a different types of culture yang kita ada dalam negara kita. So itu kan global. So to the mind, right? Ataupun kita boleh kalau orang akan bawa you punya community, you akan bawa you punya kita kata masyarakat kepada narrow mindset. Kalau lah kita keep on throwing a question yang buatkan mereka berfikir, oh, what's wrong? Kenapa? Apa salahnya?
saya dapati generasi pada hari ini dia selalu bertanya soalan begitu. Kenapa salah? Salah ke? Kalau sebab kita selalu narrow down kepada sesuatu dan kita rigid kepada sesuatu. If kita go beyond boundary, what's wrong? Ingat saya kata salah satu elemen adalah no one is a correct way. So you have to set your mindset. So kalau tak buat, kalau buat begini, okay tak? What's wrong if you don't do this? What's wrong if pertanyaan dia minda kepada setting yang holistik. Itu saya. Kalau mereka yang di dalam organisasi, kalaulah pelajar-pelajar, ada pemimpin pelajar di sini sebagai contoh, pemimpin pelajar you should try this. Why not? Why not we try this? Why not we try to do like this? Why don't we change the way we do things differently? Why not? Kat mana salahnya? Ingat, dalam global mindset, there is no wrong. You kena cuba, then baru you boleh dengan agak tak pergi negara. Adalah beberapa negara yang saya pergi. Tapi kalau saya nak sebut sebagai negara agak sedikit susah. Kalau saya nak tunjukkan mindset yang buruk. Negara-negara ini sebagai contoh saya kata Malaysia, Singapura, Bangkok, Vietnam, dalam Asia ini pada saya dia adalah satu contoh bagaimana dia memupukkan global mindset. You kena tengok, very simple. Orang yang menukar identiti adalah orang yang tidak percaya kepada perbezaan. Orang yang mengikut orang lain adalah orang yang perbezaan, and dia adalah orang yang tidak membuka minda dia kepada minda. You are not a global mindset. Sebab dia challenge kepada ataupun dia tidak bersetuju dengan perbezaan. Jadi itu antara indication yang boleh kita lihat, bukan saja pada negara tetapi juga pada individu. Tapi tidaklah bermakna orang yang meniru ataupun mencuba budaya lain adalah orang yang cuba menukar identiti. Dia tidak menukar identiti, tetapi dia nak mencari keselesaan. Sebagai contoh, tadi saya bagi contoh negara, tapi kalau kita ambil individu, orang yang pergi ke luar negara dan memakai pakaian di negara tersebut, dia mengadaptasi dengan
budaya. Itu berbeza. Begitu juga dengan yang berada di negara kita. Sebagai contoh, mungkin orang Melayu. Dia memakai jubah kerana dia mengadaptasi ataupun dia meraihkan perbezaan itu. Dan dia bukan menukar identiti. Orang yang menukar identiti ini berbeza. Dia tidak mengaku asal usulnya. Saya datang daripada negeri Perak, tetapi sekarang sebab duduk di Pulau Pinang, saya rasa macam selesa. Saya pun kata saya memang nasi kandar itu makanan ruji saya. Tetapi itu ya adalah contoh orang yang menukar identiti. Jadi ada perkara yang boleh saya kongsikan berdasarkan kepada soalan-soalan ini tadi. Okay. Kalaulah saya ada sedikit masa lagi, jika boleh saya kongsikan juga tentang sekejap ya, saya tengok satu lagi. Sekejap ya. Saya nak kongsikan lebih kurang 2 minit dah. Another video untuk kita tengok sekejap ya. Share. Okey, nampak ini mana saya nak biasakan stop sharing. So itu antara yang saya dapat lah. So banyak lagi sebenarnya perbezaan-perbezaan yang mungkin kita boleh lihat daripada negara-negara lain yang mana kita kena faham dan kita adaptasikan perkara itu supaya kita boleh rasa selesa. Itu yang kita define sebagai global mindset. Again, it's all about you feel comfortable being uncomfortable in uncomfortable places. So dalam sebagai you sekarang saya pelajar Malaysia, but you can define yourself as a pelajar Malaysia.
which consists of several differences in Malaysia rather than hanya USM. Or you can say yourself as a student from Asia Pacific continent, for example, so that you bring in all differences dalam Asia Pacific in you. So how you define yourself, macam mana you nak bawa diri you. So dalam konteks you juga di dalam kelas sebagai contoh, ada pelajar-pelajar luar negara, ada pelajar-pelajar berbilang bangsa dan sebagainya, you kena acknowledge mereka sebagai perbezaan yang seharusnya untuk you more participant audience. For example, if you want the differences, make your program and manage the differences in the program. Jangan buat satu program, you panggil semua orang untuk semua orang itu menukar differences itu menjadi satu similarity. Don't allow the differences and you will gain more and more and you will learn more and more. Dengan syarat you tak boleh kata ini betul, ini salah, cara ni betul, cara ni salah. No such thing as a correct way. No. Itu sedikit mungkin saya boleh kongsikan dalam tempoh yang tak lama, dalam sejam setengah, almost pukul 12. Jadi saya rasa saya ada banyak yang saya boleh kongsikan, tetapi cukuplah dahulu setakat ini sebagai asas. Ada saya sendiri, pelajar-pelajar dan sahabat-sahabat saya yang sudi join sesi yang tak seberapa ini. Sedikit sebanyak saya harap boleh dapat membantu saudara-saudari untuk membawakan diri dan set minda supaya kita berfikir secara lebih global. You kena belajar untuk menerima kepelbagaian, jangan melihat hanya kepada persamaan. Kita raih persamaan dan kita juga dalam masa sama menghayati, menerima dan juga menghargai perbezaan tersebut, supaya kita akan terus rasa comfortable being ourselves yang different dengan orang lain, dan orang lain yang ada juga feel comfortable with us yang ada. So so insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan saudari, mungkin ilmu yang saya kongsikan ini banyak saya harap membantu lagi dalam membetulkan ataupun enhance mindset. It's all about your mindset. So keep positive, dan saya kembalikan balik kepada Tuan Salman. Silakan Tuan Salman. Tuan, tak puas hati lagi tuan. Boleh sambung lagi sejam. Cukup. Okey, terima kasih banyak kepada Cik Zulkarnain, perkongsian yang padat, yang mudah difahami. Pelbagai contoh yang diberikan, walaupun kita berada di Malaysia tapi terasa berada di luar negara. Cara-cara penyampaiannya sangat-sangat, insya-Allah kita akan cuba applykan. Semoga kita lagi faham lah pada masa akan datang. Chan Siang Lai, dia kata thank you pada Tuan Muhammad Zulkarnain. Bolehlah Tuan Muhammad pun. Okay. So thank you guys for 170, lebih kurang 180 orang tuan. Okay, terima kasih. All the best to everyone, students and staff. Okay, untuk makluman, kita ada beberapa lagi slot pada masa akan datang. So letaklah kita semua, kita ada slot bersama dengan, esok pun kita ada. Okay. Lusa pun kita ada. Lusa kita ada dengan, esok kita ada bersama dengan Manager AirAsia, Sustainability Manager AirAsia. So, kita tak join lah, kalau boleh join kot lah, dia nak bagi tiket free dan sebagainya. Lepas tu kita ada yang Cik Muhammad Abdullah,
Oh, okey. majlis dan protokol dan etiket untuk 23 Julai. Maksudnya minggu ni berturut-turut lah, non-stop kita bagi ya. Cik Zul, kalau ada siapa-siapa nak kontak Cik Zul boleh ke? Boleh bagi ke apa-apa nama ke, apa-apa yang ni, Facebook ke apa ke? Kalau sudi, kok lah kalau ada. Boleh email saya dan Okay. boleh get more details through email. Ya. Hanya pasal kerja je ke atau benda lain boleh ke? Boleh insya-Allah. Okay. Terima kasih Cik Zul. Guys, jangan lupa tolong bukan subscribe. Tolong letak tolong isikan survey form tu. Sangat-sangat survey form tu sangat membantu kita lah untuk penambahbaikan daripada masa akan datang. Untuk maklumat juga, kita punya slot ni kita akan masukkan dalam channel YouTube yang boleh dilihat dalam YouTube HDC. Kita akan masukkan. So setiap hari kita akan masukkan yang mana ada. Cik Zul, daripada kami, Puan Farhana mengucapkan ribuan terima kasih, dan daripada pihak HDC juga mengucapkan ribuan terima kasih sangat-sangat kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Dengan harapan kalau ada masa lagi kita boleh berjumpa lagi. InsyaAllah. Okay tuan, sampai di situ juga kami juga minta maaf kalau ada salah silap. Okay tuan. Okay Ngam, lebih kurang 2 jam kita bersama. Diharap semua dapat memberi manfaat lah dan kita berkongsi bersama. Terima kasih kepada rakan-rakan sekalian. Daripada saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih.